Hari ini ya Allah, Engkau pertemukan kami dengan puan ini dan kami lihat tabahnya hati beliau, besar jiwanya, mampu memaafkan sehingga diceraikan oleh lelaki yang sama buat kali ketiga. Aku ceraikan kau dengan talak 3. Ya Allah, ya Tuhanku, mereka telah laluinya dengan penuh sabar. Mereka telah laluinya dengan redha. Ya Allah, andai mereka pernah melakukan dosa, andai mereka melakukan kesilapan, ampunkan mereka ya Allah. Sesungguhnya Kaulah yang Maha Pengampun. Ya Allah, ya Tuhanku, bukakan sinar buat mereka, berikan kebahagiaan dunia dan ukhrawi buat mereka. Sesungguhnya Kaulah yang Maha Pengasih. Gantikanlah rasa kecewa mereka dengan kegembiraan, rasa sedih dengan ketenangan jiwa, rasa keperitan dengan kebahagiaan, dan temukanlah mereka dengan pasangan yang mampu membawa menuju ke syurga-Mu ya Allah. Wahai yang Maha Tinggi, wahai yang mempunyai arasy yang luas, wahai yang memperkenankan doa, perkenankan doa aku ya Allah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Hello, Assalamualaikum puan. Ni Hafiz ni. Alright. Dah sampai dekat yang parking ni. Lepas tu kita ke mana? Dekat lift Puan tunggu. Dekat lift okey. Dekat lift. Pertama sekali, saya AJ Hafiz mewakili tim Pangkemas lah. Saya punya partner saya Cikri, juga saya punya DOP Syazwan. Kita ucapkan ribuan terima kasih sebab puan sudilah nak kongsi yang kata apa, pengalaman sepanjang tempoh bergelar ibu tunggal ada anak ya. Sebab susah sebenarnya nak dapat individu sebenar dengan cerita sebenar. Biasanya kita boleh dapat cerita sebenar tapi kita pakai talent, tak, kita pakai orang yang sebenar kan. Cuma puan minta kita tak pamer muka puan. Okey, tak apa, kita setuju. Alright puan, kita punya cerita puan dah faham kan, saya dah call apa semua. Jadi boleh tak saya nak tanya puan, bercerai kenapa? Dua patah perkataan. Bercerai kerana orang ketiga. Orang ketiga? Orang ketiga, wah ni nasyah ni. Ni biasa jadi ni. Biasa jadi ni, agak-agak tak jadi kat aku semualah. Alright, kita lupakan benda tu. Kita pergi pada first bercinta. Okey. Masa bercinta tu, siapa yang ngorat? Siapa yang ngorat siapa? Macam mana keadaan mengorat tu? Mungkin mengorat lah maksud tu kan? Ya, kira mengorat. So of course lah lelaki yang mengorat dulu kan. So waktu tu saya muda lagi, lepas habis SPM. So saya bekerja part time lah waktu tu, sementara nak tunggu panggilan daripada universiti. Ada mohon universiti lah. Ya. So lepas tu saya kerja. Lepas tu dia adalah anggota keselamatan. Okey, lepas tu dia buat rondaan dekat situ semua. So dia jumpa saya lah. So waktu tu lah kita orang berkenalan. Tapi saya tak bagi nombor telefon dia lagi semua. So bila 3 bulan selepas kita orang berkenalan, panggilan untuk ke universiti pun saya dapat. So lepas pada tu dia agak risaulah sebab kita orang takut lambat ni. Takut dah lambat. Takut terlepas. macam manalah. So waktu tu saya dah prepare. Saya bagi saya punya nombor telefon tapi dengan cara yang lain sikit lah, sebab saya nak jadi macam special lah. Kan? Macam mana bagi nombor telefon? So, guna burung ke apa? Saya tulis nombor telefon saya, lepas tu saya ada letak kotak nombor-nombor yang dia perlu teka dekat dalam tu. Atau ada clue-clue dia lah? Ada clue. Saya letak dalam kotak ni apa, kalau tolak, tambah, bahagi akan dapatlah nombor-nombor tu. Saya cakap kalau sebelum 12 malam kalau dapat nombor ni, okeylah saya kawan. So, dia dapat. Kalau lepas pada 12 1 minit saya takkan layan. Tapi
Yang bagusnya dia dapat pukul 11. Pukul 11. So Dahsyat juga main teka-teka macam tu untuk ni pun. dia kira lain sikit lah. So lepas tu kita orang terus berkawan. Lepas tu family dia waktu Kawan. kita orang Cinta lah tu maksud. kira okey lah. Okey. Lepas tu masa kita orang ada suarakan lah kita orang nak menikah macam tu, tapi nak menikah. So tempoh bercinta tu berapa lama dah cakap nak menikah? Tak lama, dalam 11 bulan, 12 bulan. Tak sampai setahun lah. Tak sampai. Cepat macam gelojoh ke apa? Tak adalah. Oh, sorry, bukan 17 18. 18. Sebab lepas Tahun habis depannya. sekolah. Lepas habis sekolah. So awal tahun kita orang kenal bulan 1. So kita orang rasa Nak kahwin tu lepas 3-6 bulan lepas. Yang cakap nak kahwin tu first keluar puan ke ataupun lelaki tu? Bukan suami. Sebenarnya saya kot, sebab saya daripada family yang saya bersekolah di sekolah jenis kebangsaan daripada tadika sampai ke sekolah menengah. So saya tak berkawan dengan orang Melayu dan saya takut. So dia kira macam orang pertama yang saya kawan. Pertama kawan? Melayu? Kira bercinta lah. So kalau dulu kalau bercinta sebelum-sebelum ni cinta dengan orang Cina? Bukan orang Cina. Orang yang dalam saya punya pasukan tapi daripada luar negeri. So kita orang just contact je. Okay. So macam untuk jumpa-jumpa ni tak serius lah. Tak serius lah. Tak. Okay. So macam tu lah. Lepas pada tu macam tu tadi kan cakap suarakan dekat family lelaki nak kahwin. So okey. Kita orang bincang dulu. So kita orang ingat dua-dua belah pihak akan setuju sebab benda baik kan. Okay. Bagi pihak perempuan kita orang okey je sebab my mum, my dad tak nak lah kan kita bercinta macam nak agak apa tu, tak ada apa-apa kan. Betul. So kita pun nak jaga maruah family juga. Lepas tu family saya okey, setuju. Family dia kurang setuju waktu tu sebab dia terlalu muda, saya pun terlalu dia muda. Umur dia berapa masa tu? Dia 2 tahun tua pada saya, 20 tahun, saya 18. Mana 18, dia 20 lah, muda lah. Dia kira muda lah kan. Laki umur 20 nak kahwin. Sebab dia pun baru bekerja dalam sektor kerajaan waktu tu. Lepas tu family dia tak setuju, lepas tu tak jadi kahwin. Family tak setuju. Lepas tu kita still contact. Saya dah nak terminate our relationship, tapi my mom cakap tak payahlah, kesian dekat dia sebab sebab my mom tahu dia memang sayang dekat saya kan. Tapi my mom suruh continue lah. Lepas tu saya ikut dan berkawan lagi dan sampailah ke hujung tahun bulan Disember, 25 hari bulan. Selepas setahun lah? Belum, dalam 1 setahun. sampai 12. 25 hari bulan kita orang pergi nikah dekat sana dengan izin my mom sebab dia lebih takut sebab anak perempuan dia yang akan keluar dengan orang lelaki kan. So dia cakap tak apalah, buatlah sebab dekat sana tu dekat mana? Tak silap saya sebab perkara dah lama kan. Dekat Yala tak silap. Yala, Thailand lah. Dekat Thailand. Okay. Maknanya family lelaki tak tahu. Family lelaki tak tahu. Okey, family puan tahu, semua tahu. Adik-beradik tahu. Adik-beradik tahu kecuali ayah. Kecuali ayah, sorokkan juga dekat ayah. Sebab apa? Takut. Ayah Sebab marah. takut dia tak boleh terima ke apa ke. Okey. Sepanjang tempoh perkahwinan tu bila family perempuan dengan ayah tahu ke dia memang tak tahu sampai bercerai? Okey, family saya tahu lebih kemudian daripada family lelaki sebab ada satu kes ni terjadi yang saya marah dekat dia, saya tak tahu sebab apa, saya dah teringat. Untuk balas dendam dekat dia saya call family dia sebab saya nak semua orang tahu yang kita orang dah kahwin. Sebab dalam waktu raya saya tak boleh raya dengan dia, tak boleh ni kan. Maknanya lepas kahwin dekat Thailand tu, lepas kahwin dekat Thailand tu, puan duduk sekali
duduk asing-asing. Duduk asing-asing tu sebab saya apa? Saya datang sekejap-sekejap sebab ayah saya tak tahu, sebab saya still duduk dengan family. Oh, masih duduk dengan family. Ha. So pergi-pergi sikit sekejap macam tu lah. Waktu tu saya Seronok lah macam tu. okey lah kot. Seronok, happy lah sebab dah ada suami kan. Tapi perasaan maksud kata tadi tak biasa dengan lelaki semua, tapi bila dah kahwin walaupun macam tu punya keadaan tetap happy lah rasa. Tetap happy sebab kita orang duduk satu daerah yang sama, satu kawasan yang sama. So boleh jumpa macam tu kan. Dan tambah lagi satu lagi halal kan. So okey lah kan. So tak ada apa-apa yang pelik-pelik macam tu. Puan cakap family dia tahu sebab Puan ada call sebab ada satu masalah. Betul. So bila family tu tahu macam mana dia punya feedback? Macam mana dia punya respon? Dia punya respon macam terkejut lah. Lepas tu kita orang explain lah kenapa. Pergi explain lah. Pergi rumah lah tu. Masa tu first time lah pergi jumpa. Family dia datang rumah. Datang. Okay. Dan kita orang explain macam kenapa macam ni kan. Dia orang tak marah? Tak ada dah. Tak ada. Ada marah sikit lah, biasalah. Marah sikit-sikit. Cumanya dia orang kata okey lah. Tak nak gunakan status kita orang dekat luar negara tu, kita orang kena buat baru macam tunang balik. Lepas tu family Puan hanya ayah tak tahu. Ayah tahu bila? Ayah tahu bila saya mengandung. Oh, lepas mengandung tak dapat sorok lah. Tak dapat nak sorok. Macam mana ayah boleh tahu tiba-tiba nampak dah besar yang kau mengandung macam tu tak? Bukan. Sebab declare lah bagi tahu. Sebab lepas pada saya kahwin dengan dia, saya masuk universiti kan. Lepas tu habis kena buang dengan universiti sebab dia tak hantar saya masuk exam final. Kenapa dia tak hantar? Dia tak tahu sebab dia kenapa dia tak nak hantar. Cuma dia tak nak hantar je. Dia cakap tak nak hantar je? Puan tak tanya dia kenapa? Kenapa tak nak hantar? Mesti kita tanya kenapa tak nak hantar. Tak tahulah kenapa dia tak nak hantar. Tapi ada tanya? Ada. Tapi dia kata tak payahlah kan. Tak payah pergi belajar tu? Tak payah. payah. Macam tu? Okey, tak apa. Lepas tu, lepas pada tu bila result keluar, of course kita dah dapat tahu kan kita tak gagal semua, so tak boleh nak sambung. So apa yang jadi, saya berhenti belajar sebab dia jugalah tak hantar. Sebab dia tak hantar. Lepas tu saya masuk college Airline Academy. Lepas untuk 3 bulan course tu. So saya waktu tu saya bekerja dan saya bayar apa yang belajar tu. Maknanya untuk Airline Academy tu untuk jadi stewardess waktu tu. Pramugari lah. Pramugari. Okey, lepas tu dah jadi pramugari. Lepas tu okey lah dengan dia tu masa tu. Okey. Masa pramugari, waktu tu masa kos tu saya okey. Lepas sebelum nak ke interview satu company airlines ni, kita orang bergaduh. Kenapa? Sebab mungkin dia agak jealous sikit lah. Dia takut saya mungkin lupa daratan ke apa ke. Tapi saya buktikannya saya bukan macam tu lah. Okey. Hari pada penceraian, dia lafaz luar mahkamah atau dalam mahkamah? Melalui SMS. Melalui SMS. Okey, masa hari tu dia malam ke, siang ke, pagi ke? Siang tengah hari tu lah. Itu pun sebab apa dia boleh lafaz tu? Bagi tu sebab kat situ je. Sebab dia Puan ada provoke ke ataupun puan saya provoke sebab macam mana? Sebab saya tak nak dengan dia dah. Sebab tahu ada orang ketiga. Sebab ada orang ketiga. So bukti-bukti orang ketiga tu macam mana puan tahu? Waktu saya hamil tu dalam tu tengah mengandung lah. Tengah mengandung. Waktu tu saya waktu pagi saya bangun, saya terima call daripada dia punya adik-beradik, dia punya sepupu dia, cakap suruh saya sabar. Saya cakap kenapa? Lepas tu kali kedua my auntie dia call juga cakap sabar. I tanyalah kenapa semua orang suruh I sabar ni? Lepas tu dia kata cuba tengok Facebook. I tengok tapi dah kena block. So dia cakap okey, screenshot lah. Screenshot bagi saya tengok. So dia cakap lepas tu saya tengok lah, okey ada perempuan rambut pink, cium tangan, tengah cium tangan dalam kereta. So macam okey lah. Okey, jelas satu. So ada tanya dia lah, ni siapa perempuan ni? Dia jawab apa? Saya tak tanya sebab itu dah tak payah tanya. Dah tak memang tak tanya. Tak terus minta kata kau cerai je lah aku senang macam tu. Ya. Terus dia pun senang bagi. Lafaz dia terus.
boleh dikatakan agak susah jugalah waktu tu sebab diorang nak dia nak cover lah yang dia tak macam tu kan. So ya. Okay, masa tu tengah mengandung lah. Tengah mengandung. Maknanya masa puan sebelum kerja pramugari tu okey lah maknanya. Tak okey sebab okey sebab dia terlalu jealous. Dia terlalu jealous. Masa kerja pramugari tu jealous kan? Jealous. Sebelum tu okey. Sebelum tu okey sebab saya tak campur sangat dengan kawan-kawan lain dan semua. Cuma masa dalam pramugari tu kalau flight delay ke apa dia dah bukan dah, dia macam dah takut macam kita keluar dengan orang lain, dia ingat kita tidur dengan orang lain, pergi dengan hotel dengan orang lain. Macam tu. Sebab yalah kalau kita jadi pramugari kita dapat satu hotel untuk satu orang. So dia dah fikir bukan-bukan. Fikir macam-macam. Okey. Alright, maknanya masa dia nak lafaz tu susah jugalah walaupun dalam SMS. Tapi puan provok minta juga, so bagi. Masa puan baca tu, aku ceraikan kau tu, macam contoh macam tu So apa yang puan rasa masa tu? Okey. Rasa selesa, rasa tenang. Oh, tenang ke? Rasa tenang sebab waktu tu saya tengah mengandung. So tak ada macam tak ada fikir apa lagi aku nak buat, tak ada. Tak ada sebab saya jenis yang berdikari, so saya sebab puan pun ada kejaya kan, bukan bergantung dengan dia. Masa tu memang stewardess kan masa tu. Cuma rehat sekejap sebab mengandung, betul? Sebab okey, saya stewardess yang baru. So kalau macam kontrak kami 2 tahun pertama kita orang tak boleh nak mengandung atau apa-apalah. So kita kena bayar kalau macam kita nak mengandung. So kalau mengandung tu saya bayar ada dua pilihan. So saya ada 2 pilihan. Sama ada gugurkan atau berhenti dan bayar bond. Maksudnya berhenti. So saya berhenti sebab saya pilih. Kenapa dah tahu macam tu punya kontrak, kenapa tak rancang? Sebab dalam firasat saya mengatakan yang kalau saya buat gugurkan kandungan ni dalam masa 5 tahun, 7 tahun saya tak mungkin akan ada anak lagi. So benda tu memang betul dan saya ikut apa yang saya rasa dan benda tu memang apa yang saya fikir tu memang betul lah. Lepas dah bercerai tu, so memang terus bercerai ataupun memang dia ada nak balik ke, ataupun puan rasa nak dengan dia balik ke, ada tak? Waktu yang bercerai tu waktu yang tahun pertama, tahun kedua. So tahun ketiga yang saya bercerai tu betul-betul bercerai teruslah. So memang dah tak boleh nak ambil balik kan. Oh, maknanya yang pertama, yang first yang kata guna SMS tu, yang kes yang curang tu, macam orang ketiga tu, lepas tu dia minta rujuk balik. Dia minta nak berbalik. Rujuk lah makna dalam edah. Betul? Ada betul yang macam tu. Yang perempuan yang baju pink masa yang rambut pink yang saya tengok tu, yang tu masa saya mengandung, itu dah kali ketiga kita orang bercerai. Oh, tu yang dah kali ketiga. Yang kali pertama dan kali kedua tu saya tak berapa ingat, cumanya tapi tetap orang ketiga. Tetap maknanya orang yang pertama orang ketiga, yang kedua orang ketiga, yang ketiga pun orang ketiga. Orang yang ketiga ni semua beza-beza. Orang beza-beza. Champion lah. Ini buaya. Contoh. Okey. Tapi kita tak nak salahkan siapa kan. Kita pun tak tahu cerita sebenar. Cuma puan cerita true story lah, itu yang berlaku. Punca puan kata daripada orang ketiga, yang ni pun orang ketiga, yang ketiga pun orang ketiga dah tak boleh. Okey, selepas tu puan teruskan kehidupan puan survive lah. Maknanya sampai hari ni lah. So sepanjang tempoh selepas penceraian yang ketiga ni, puan ada rasa menyesal tak? Tak ada menyesal sebab disebabkan dia, saya dapat semangat yang luar biasa lah untuk besarkan anak saya. Sekarang dah umur 5 tahun. So macam tu lah. So maknanya lepas bercerai puan tak ada rasa frust dengan tu, ataupun terasa tiba-tiba rasa macam rindu juga sebab anak tu darah daging dia juga. Tak ada tiba-tiba ada rasa macam ada rasa kesian, ada ataupun rindu, ataupun rasa macam aku perlu balik dengan dia ke? Ada tak? Sikit tak ada? Tak ada sikit pun sebab the moment saya nampak gambar dia tu, my mum cakap jangan keluarkan setitik pun air mata dekat orang yang macam ni. Okey, kalau dia tak hargai kita, kalau saya seorang je yang bersungguh-sungguh nak buatkan hubungan ni. Okay, faham. Maknanya daripada tempoh puan bercerai sampai hari ni dah berapa tahun hari ni? 7 tahun kot tak silap. 7 tahun. 7 tahun
Puan 8. bekerja sebagai apa? Stewardess lagi dah habis lah? Tak. Buat Lepas pada tu saya buka gym. Oh, buka gym? Kelab gym saya sendiri. Masyaallah. Dekat KL. Lepas tu sampai sekarang lah. Sampai sekarang dah berapa tahun lah gym? 3 tahun. So okey, kalau kata tiba-tiba jumpa suami tu dekat kelab gym, hantar ni untuk dewasa ke untuk anak-anak? Untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Dia hantar anak dia contoh. Tiba-tiba ni ex-husband. Tak apa, saya okey je. Okey je, boleh berkawan? Boleh? Boleh berkawan tapi tak ada rasa sayang apa semua lah. Sayang tu dah lama tak ada. Okey. Maknanya kegagalan penceraian rumah tangga Puan dengan bekas suami tu, Puan nampak tu sebagai hikmah untuk jadikan Puan lebih kuat hari ni lah. Betul. So makna much better lah. Betul. Kalau kata Puan masih bersama dia, mungkin tak ada kat tempat ni, betul? Ya, betul. So saya apa-apa yang jadi dekat saya, saya percaya level kita tu akan naik satu tahap. Ni baru ni, mana apa terjadi dekat kita, level kita naik satu. Ni cantik ni. Darjat. Maknanya satu musibah datang, kita punya level naik kalau kita hadap dia dengan tenang. Ya, betul. Betul tak? Kita So, tak kena depres. sabar. So sebenarnya Puan berjaya lah sebenarnya. Sebab bila kadang-kadang bila orang bercerai ni sebenarnya berat. Tambah ada anak pula. Betul tak? Dan tambah pula Puan berpisah masa tengah mengandung kan. Mungkin orang boleh depression, orang panggil boleh jadi gila apa semua kan. Tapi Puan boleh katakan berjaya. Luar biasa lah sampai ada bisnes sendiri semua, betul tak? Betul. So ini antara orang kata apa, boleh motivate jugalah dekat kita punya penonton. Kalau kita ambil sebagai perceraian tu sebenarnya bukan kegagalan dalam hidup. Sebagai satu benda yang boleh membuatkan kita lebih lagi. Sebab Puan dah sebut tadi hikmah. Alright Puan. Jadi kita ucapkan sekali lagi terima kasih. So kita dah nampak semua cerita tu. Kahwin atas dasar suka sama suka. Bahagia je pun masa bercinta. Betul tak? Tapi ada family tak suka sikit, pergi kahwin dekat Thailand. Lepas tu akhirnya family setuju semua. Tapi last dia punya end up ada orang ketiga sampai 3 kali. Dan Puan tak boleh terima benda tu dan bercerai. Tapi Puan ambil itu sebagai orang kata apa, sebagai hikmah yang Puan boleh jadi hari ni. Right? Bekas suami tu dia punya agama okey? Okey, first yang saya tahu dia bolehlah baca Al-Quran semua. So saya ingat dia boleh bimbing lah. Itu yang saya nak nasihatkan supaya dia tak nasihat Puan nak nasihat dia. Okey. Sebagai seorang lelaki lah, kenalah solat 5 waktu. Yes, dia patutnya suruh isteri. Ya. Kita tak apalah. Kita dah habis. Jadi tadi Puan dah cakap harapan, saja saya potong. Sebenarnya harapan tu biasanya mesti Puan solat kan, sembahyang. Kadang-kadang kita stres ataupun hari ni mungkin Puan mengharapkan juga jodoh datang, betul tak? So Puan mengharap, mungkin betul ke memang tak ada lah? Adalah. Cuma tak fikir sangat. Saya tak kisah pun macam mana. Tak kisah, tak apa. Maknanya mungkin Puan kalau kata mungkin kalau Tuhan nak bagi jodoh, datanglah yang baik-baik, betul tak? Dalam doa Puan ke, betul tak? Ataupun lepas ni Puan nak lebih sukses, nak besarkan anak-anak, nak berjaya, betul tak? Boleh tak doa yang Puan baca, yang minta dengan Tuhan masa dalam sembahyang tu, Puan doa dekat sini. Saya aminkan, saya punya DOP, saya punya kru aminkan. So penonton aminkan, kalau kita ramai-ramai aminkan, mana tahu makbul. Ini antara orang kata apa, kita membantu dari sini. Kita nak bantu duit, Puan berjaya, sukses kan. Kalau yang susah pula kita tak mampu sangat, tapi mungkin kita boleh tolong daripada aminkan doa. Boleh. Harapan saya agar adik-beradik saya, kawan-kawan saya, semua perempuan dekat Malaysia ni fikir betul-betul sebelum nak kahwin. Okey, bila kita dah kahwin, kita try lah untuk give and take ke macam mana. Saya bercerai bukan sebab satu hari benda kita tak suka lepas tu kita bercerai, bukan. Kita dah try dah. Yelah, kita cuba tahan, tak boleh. Betul tak? Okey. Faham. Kita apa lah Puan tadi macam segan kan doa. Tapi mungkin doa tu ada, cuma nak baca dekat sini segan, betul tak? Yang saya nak aminkan, tak apa. Saya punya rakan partner saya dalam Pangkemas, antara orang hebat-hebat juga. Sebenarnya masa Puan bercerita tadi, dia dah karang satu doa untuk Puan. Okey. Jadi kita dah boleh agak sebenarnya. Saya dah boleh agak Puan akan malu untuk baca doa tu. Jadi mungkin Syikri akan baca doa ni, so kita sama-sama aminkan. Okey. InsyaAllah mana tahu makbul, Puan lebih sukses. Okey.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan ni'mal kafir mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami reda dengan segala ujian-Mu. Engkaulah yang maha adil. Engkau menguji hamba-Mu sesuai dengan kemampuan hamba-Mu. Ya Allah, Engkau uji puan ini dengan perceraian, dengan pergolakan rumah tangga. Ya Allah, bukan mudah untuk puan ini lalui semua ini. Tiada siapa mahu dengan ujian sebegini, ya Allah. Dengan rahmat-Mu dan dalam pengetahuan-Mu, Engkau uji jua, kerana Engkaulah yang maha mengetahui segala hikmah yang ada. Ya Allah, gantikanlah segala keperitannya dengan kegembiraan, segala duka cita kepada ketenangan jiwa, segala luka di hati kepada kebahagiaan. Hari ini, ya Allah, Engkau pertemukan kami dengan puan ini dan kami lihat tabahnya hati beliau, besar jiwanya, mampu memaafkan sehingga diceraikan oleh lelaki yang sama buat kali ketiga. Ya Allah, kami mohon Engkau bahagiakanlah puan ini. Andai Engkau takdirkan jodoh buat puan ini lagi, temukanlah jodoh buatnya, seorang lelaki yang mampu membahagiakannya. Semoga menjadi jodoh terakhir hingga ajalnya. Akhirat sana bersama-sama berpimpin tangan memasuki syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada keimanan dan jadikanlah ia indah di hati kami. Bencikanlah kami pada kekafiran, kefasikan dan kederhakaan, serta masukkanlah kami dalam golongan orang yang mendapat petunjuk. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa-dosa saudara kami yang mendahului kami dengan iman, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami sebarang perasaan hasad, dengki dan dendam terhadap mana-mana orang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau amat pelembut dan pengasih. Wahai yang maha mengetahui segala isi hati, wahai yang memperkenankan segala doa, perkenankanlah doa kami. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin. Alright, itu je mampu kan. Semoga puan lebih sukses, lebih maju ke hadapan. Anggaplah ujian ni satu ujian yang indah, ya, dari Tuhan. Seperti biasa kita punya tagline tu kan, dalam kehidupan ada perjuangan, teruskan berjuang, tapi jangan lupa untuk bahagia. Right, dah 7 tahun sendiri tanpa suami, betul? Membesarkan anak. Ada apa? Studio gym. So mungkin lebih maju dan majulah. Right. Okay, mana? Kami tak jahat kan? Kan? Semoga mungkin ada yang baik, yang apa? Yang penonton kita boleh ambil. Betul tak? Maknanya itulah dia. Cinta pun okey, ataupun mungkin dia orang ambil at least daripada awal nak kena minta restu kedua ke, mungkin dia orang sendiri yang buat kesimpulan. So kita ceritakan true story itu ni kan. Kalau selepas ni jumpa lelaki baru pun, puan akan hati-hatilah dengan perjalanan yang dah lalu. Takkan nak buat step yang sama, betul tak? Lubang dah nampak kat situ, takkan nak pijak lagi. Tak elak. Tak hebat. Okey puan, Dia tak tahu. tak tahu. Kan pada belakang kau kan. Yes, sebab lelaki ni tu cakap, kalau dijelirkan lidah lelaki ni, kalau dijelir jadi pedang, kalau digulung jadi bunga. Dia hanya boleh melontarkan kata-kata, dengan hanya kata-kata dia boleh cairkan perempuan. So hati-hatilah dengan lelaki. So kita lelaki kita kutuk lelaki jahanam tu, habis orang kecam kita. Alright puan, kami sebenarnya nak bagi hadiah lah. Hadiah kami tak ada pun. Ni cuma ni lah. Mungkin tak besar lah dia. Mungkin tak besar lah nilai dia untuk orang hebat yang ada apa? Wah, career, kerjaya kan. Kita sama je. Duduk pun tempat, wah, standard aku nak masuk pun berapa kali guard kena. Dengan nak turun list pun tak boleh. So, tapi ini anggap hadiah. Okay, anggap hadiah dari kami Pangkin Emas. Semoga kami pun lebih sukses lah untuk kami teruskan dengan konten-konten yang bermanfaat untuk orang. Terima kasih puan Alright. So kita nak minta diri dulu. So dekat mana kami nak keluar? Lift tu dia. Okay. Alright. Terima kasih puan Jumpa lagi.
Alright. Wah, settle alhamdulillah. Kesimpulan untuk yang ni lah. Kesimpulan untuk yang ni, kahwin kat Thailand lah. Dia kahwin kat Thailand sebab tak ada persetujuan belah lelaki. Lepas tu akhirnya bercerai juga sebab kantoi curang 3 kali lah. Kahwin cerai 3 kali juga. So tak tahulah nak buat kesimpulan apa. Cuma mungkin kalau kita tengok, restu family tu penting jugalah. Kita kena confirm lah, restu cuba-cubalah. Yang aku rasa tu lah. Betul, mungkin lah. Aku tak pandai sangat. Alright. Seperti biasa, kepada anda semua jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Tolong untuk kami terus berkarya dan berikan konten-konten yang bermanfaat. Akhir kata, dalam kehidupan ada perjuangan. Teruskan berjuang. Yang penting jangan lupa untuk bahagia.